meratakan air ke seluruh badan itu termasuklah kulit, rambut, kuku, yang rambut yang zahir ataupun yang batin, walaupun tebal. Rambut yang zahir yang batin tu maksudnya bulu-bulu lah. Bulu-bulu yang tumbuh di atas anggota badan. Bulu yang tumbuh dekat muka ni, yang atas kepala ni, yang namanya rambut, yang namanya misai, yang namanya janggut, yang namanya jambang, yang namanya kumis. Tak kira lah, apa pun nama pun. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi sebagaimana rutin, marilah sama-sama kita memulakan sesi pengajian pada tengah hari ini dengan selawat tafrijiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqna bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lammatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kuramu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lammatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kita dalam kitab Misbahud Duja, syarah kepada Safinah An-Najah, kitab fiqh, kitab yang menceritakan tentang hukum hakam. Dan kita masih lagi dalam bab taharah, iaitulah bab mandi. Hari ini, sebelum ni kita dah sembang berkenaan tentang perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib. Maka hari ini kita masuk pada fasal yang seterusnya, iaitulah rukun-rukun mandi wajib. Rukun-rukun mandi wajib. Mudah cerita, tata cara mandi lah. Macam mana cara mandi wajib. Okey, sebut dalam kitab ini, faslun furudul ghusli isnani. Fardu-fardu ataupun rukun-rukun mandi wajib itu ada dua. Tak banyak pun, dua saja. Yang pertama, an-niyat. Niat lah. Pertama niat. An-niyah. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma'. Meratakan ke seluruh badan dengan air. Maka niat, kita tengok macam mana niat mandi wajib.
Ketika pertama kali membasuh sebahagian tubuh badan, hendaklah berniat. Dan lafaz niatnya ialah nawaitu raf'al akbari an jami'il badan fardan lillahi ta'ala. Macam ada tambahan tak? Ni ikut kitab ni lah. Dalam kitab ini, Syekh pengarang penyusun Ustaz Muhadir Haji Jol ni sebut. Nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'il badan fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badan. Min jami'il badan, an jami'il badan, fardu lillahi ta'ala. Tak, kalau raf'al hadasi lillahi ta'ala boleh tak? Boleh. Boleh. Macam panjang lah tadi tu. Boleh. Selagi mana tak tukar niat, boleh. Selagi mana raf'al akbar tu tetap akbar, boleh. Jangan tukar jadi asghar. Kalau asghar dah jadi niat wuduk. Niat wuduk tak memadai untuk kita mandi. Jadi bila nak mandi, kena nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'il badan fardan lillahi ta'ala. Tapi kalau nak tambah pun tak panjang sangat pun, tambah sikit je. Akbari, raf'al hadasi akbari an jami'il badan, daripada seluruh badan. Fardan, secara fardu lillahi ta'ala. Tak boleh sekadar niat nawaitul ghus saja aku mandi, tak boleh. Seorang yang key point dia mesti lillahi ta'ala tu mesti kena sebut. Sahaja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Mandi tu pula kena nyatakan. Mandi untuk apa? Mandi li istibahati solat, untuk membolehkan aku solat. Mandi itu sebab kita nak mengangkat hadas besar. Sebab tu pengarang ni penyusun sebut, mesti sebut nawaitu raf'al hadasi akbari. Boleh juga nawaitul ghusli li raf'il hadasi akbari. Saja aku mandi untuk mengangkat hadas besar. Lillahi ta'ala. Tak cukup kalau kita semata-mata berniat nawaitu taharah. Tak cukup. Saja aku bersuci, tak boleh. Sebab bersuci, istinja pun bersuci. Tapi istinja tak mengangkat hadas. Istinja cuma menghilangkan najis. Contoh kita kencing kan. Kencing, istinja, basuh dengan air. Basuh dengan air, maka ketika itu terangkat tak hadas? Tak, hadas belum terangkat. Kamu ambil wuduk, baru terangkat hadas. Yang berlaku lepas istinja tadi apa? Cuma hilangkan najas lah. Hilangkan najis. Bila ambil wuduk, baru terangkat hadas kecil. Bila mandi dengan niat mandi wajib, barulah akan terangkat hadas besar. Hadas besar. Kalaulah ketika kamu dah berhadas besar, kamu kencing, kamu tak wuduk dan tak mandi. Yang ketika itu, hadas masih belum terangkat. Okey, tanbih, perhatian. Cara berniat jika orang yang selalu keluar air mani. Ada setengah-setengah orang, tak ramai. Setengah-setengah. Yang mungkin hormon dia besar sangat, kuat sangat. Senang sangat keluar air mani. Jadi ulama bincang, orang yang selalu keluar air mani, dia tak boleh niat macam tadi. Macam orang awam dia tak boleh. Dia tak boleh niat macam orang awam. Habis dia niat macam mana? Dia mesti niat nawaitul ghusla li istibaha fardus salah. Fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi untuk membolehkan aku solat fardu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dia mesti sebut macam tu. Sahaja aku mandi untuk membolehkan aku solat fardu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ini khusus bagi orang yang selalu, yang kerap keluar air mani. Banyak sangat keluar air mani. Jarang-jarang berlaku pada orang, tapi ada yang macam tu. So ulama bincang. Samalah juga hendaklah disertakan dalam niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau mengharuskan solat fardu, atau fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib. Ni semua satu seangkatan lah. Satu lafaz yang sama. Jika hanya niat mandi saja seperti contoh sebelum ini, tidak memadai. Jadi mesti sebut. Mesti sebut mengangkat hadas junub, mengangkat hadas besar, mengharuskan solat fardu, fardu mandi, mandi wajib. Apa-apa kalimat lah yang menyampaikan niat tadi untuk menyatakan kita mandi sebab nak mengangkat hadas besar. Kalau semata-mata sebut saja aku mandi, tidak memadai. Sembang pula ada permasalahan. Jika orang yang mandi wajib terlupa niat ketika membasuh muka, tetapi mula berniat ketika membasuh bahu kanannya,
maka sah basuhan bahu kanannya, tetapi tidak sah basuhan mukanya. Dia wajib membasuh semula muka kerana ia dilakukan sebelum niat. Dia nak mandi wajib, dia mula dengan kepala. Dia basuh kepala, dia basuh muka. Masa tu tak niat lagi. Dia tengah dah habis basuh, dia nak basuh kanan pula. Nak basuh badan belah kanan. Kan? Zero air belah kanan. Baru tengok, tadi tak niat dah. Tadi tak niat. So, dia niat masa tu. Masa basuh ni dia niat. Ketika tu yang badan ni dah selesai. Nak basuh muka balik. Kena basuh muka balik dengan niat semula. Tapi mudah cerita, mandi balik lah. Mandi balik. Dulu susah. Nak mandi kena timba air. Kena pakai gayung. Sebab tak ada teknologi. Sekarang dah ada shower. Boleh tak mandi pakai shower? Boleh. Sebab fardunya takmim, ratakan air ke seluruh badan. Takmimkan air ke seluruh badan. Okey. Seterusnya yang kedua, takmimul ma'. Apa pembahasan-pembahasan yang meratakan air? Kan? Meratakan air ke seluruh badan itu termasuklah kulit, rambut, kuku, rambut yang zahir ataupun yang batin, walaupun tebal. Rambut yang zahir yang batin itu maksudnya bulu-bulu lah. Bulu-bulu yang tumbuh di atas anggota badan. Bulu yang tumbuh dekat muka ni, yang atas kepala ni, yang namanya rambut, yang namanya misai, yang namanya janggut, yang namanya jambang, yang namanya kumis. Tak kira lah, apa pun nama pun. Tapi setiap bulu yang ada atas anggota badan, bukan sekadar muka. Bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kaki, bulu tangan, bulu dada kalau ada. Semua kena wajib diratakan dengan air. Bahkan kuku tangan, kuku kaki. Untuk orang yang ada 5 jari, 10 jari, 10 lah kuku kena basuh. Orang yang ada 6 jari terlebih satu, kenalah basuh yang ke-6. Semua sekali. Termasuk air wajib diratakan pada bahagian kaki yang pecah-pecah. Kaki kita kalau ada pecah-pecah, tapak kaki ada pecah-pecah, wajib semua kena sampai air. Asalkan tidak sampai ke bahagian daging. Kalau luka tak payahlah. Jangan kenakan luka tu. Tapi biasanya orang kaki belakang dia tu akan pecah-pecah sikit. Kamu muda-muda ni mungkin belum lagi. Cuba tengok kaki ayah. Cuba tengok kaki mak. Biasa orang yang dah banyak kerja, kaki dia akan pecah. Tapak kaki dia tu akan pecah. Sebab banyak buat kerja, banyak berjalan. Yang kedua, bawah kulfah. Bawah kulfah. Kulfah ni apa? Kulfah ni cerita orang yang tak sunat. Kulfah tu kulit depan ni. Kulit batang tu kulit tu, bawah tu. Bawah dalam tu. Kena buka, kena tarik. Tarik, basuh dalam tu. Ini cerita untuk, katalah budak tu dia tak sunat lagi. Tapi dia dah mimpi dulu. So wajib tak dia untuk mandi? Wajib mandi. Kan? Dia dah mimpi dulu. Wajib untuk mandi dan kena basuh dalam tu. Basuh dalam batang tadi. Okey. Kemudian yang ketiga, kawasan yang dia tak boleh semata-mata duduk luar. Luar tak boleh sebab dalam tak masuk. Jadi sebab tu kena tarik. Kena tarik. Okey. Selanjutnya yang ketiga, kawasan yang nampak daripada faras seorang perempuan. Okey, begitu juga perempuan, farasnya yang nampak luar. Tak payah korek kot dalam. Betul juga dubur, buntut belakang, tak payah korek kot dalam. Yang nampak luar. Yang keempat, dubur yang terbuka ketika duduk bertinggung. Ketika kamu cangkung tu, kan, bahagian yang terbuka. Kalau kita berdiri, dia tutup. Kan? Bila kita cangkung, dia terbuka sikit. Masa cangkung. Sebab tu, mandi wajib cangkung. Diri cangkung. Sampaikan air ke bawah dubur. Ini semua tempat-tempat yang mesti sampai anggota, mesti sampai air. Jangan buat lebih kurang. Mesti sampaikan air ke seluruh badan. Tentang menyampaikan air ke bawah kulup, wajib bagi orang yang hidup. Untuk orang yang hidup, wajib. Katakanlah orang tu dia mu'allaf. Dia India, masuk Islam. Tapi dia tak sunat. Dia takut. Tiba-tiba mati. Mati. Adakah kita wajib untuk basuhkan dia punya tu? Dalam tu? Tak perlu. Dia wajib bagi orang yang hidup saja. Jika orang yang sudah meninggal dunia, mayat, tidak wajib kerana perbuatan itu akan menghinakan mayat. Sebab tu kalau kita mandikan wajib mayat pun, kita tak akan gosok kemaluan dia, tengok buka takkan. Kita just seluk saja daripada bawah kain. Istinjak kan, cebok kan.
Tak ada kita nak main pegang batang dia, tak ada. Tak perlu. Sebab itu mengaibkan mayat. Apatah lagi nak tarik dia punya kulit tu tadi, kulfa tu tadi. So tak boleh lah. Jadi orang yang hidup tu pun dia buat sendiri. Okey? Dia buat sendiri. Kalau tak pandai, budak kecil tak pandai, ayah dia boleh tolong buat. Tapi untuk tujuan belajar lah. Lepas tu buat sendiri. Tak payah suruh orang. Kau tolong buat kan? Jangan. Buat sendiri. Buat sendiri. Okey? Itu menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Iaitu wajib disolatkan setelah ditayamumkan mayat tadi. Wajib solat. Kemudian sanggul perempuan, sanggul rambut. Tak kira lelaki ke perempuan, banyak je lelaki yang rambut panjang. Sanggul juga wajib dileraikan jika ia menghalang air sampai ke dalam rambut. Wajib dileraikan. Kalau sanggul tadi tak sampai, menyebabkan air tak sampai pada kulit rambut. Jadi kalau ada sanggul, kena buka. Tak kira lelaki ke perempuan, yang rambutnya panjang kena buka. Mana yang jambang dia lebat, kena selat. Katakan air dalam jambang. Sampaikan air tadi ke kulit, kena basuh. Tak kira lah yang bulu dada dia lebat, selat setiap bulu-bulu dada tu. Apa-apa je lah, apa-apa bulu-bulu yang lebat. Kena sampaikan air. Kemudian bahagian dalam biji mata, hidung, lubang telinga dan bahagian batin kemaluan perempuan tidak wajib dibasuh kerana ia boleh memudaratkan. Tak payah duk tonyong mata, tonyong telinga, basuh nak tekak. Tak payah. Tak payah. Sebab benda-benda tu memudaratkan. Kemudian permasalahan rambut dan kuku yang tercabut atau gugur atau terpotong sebelum atau ketika mandi wajib hendaklah dikumpulkan dan dibawa mandi bersama. Okey? So, kalaulah kita junub tu, kan, lepas tu potong rambut. Rambut potong tadi tu, kan, sebelum mandi, kena masuk bawa sama, mandikan sekali. Jadi, kemudian mandi dulu baru pergi potong rambut. Jangan potong rambut dulu. Ataupun kuku, nak ketik kuku. Ketik kuku, mandi dulu, lepas tu baru ketik kuku. Baru buang kuku. Kalau tak, nanti kena kumpulkan dan dibawa mandi bersama. Kemudian, afdal mandi bermula daripada kepala. Tapi wajib tak wajib? Tak wajib. Contoh kalau nak mandi kat sungai, terjun sungai, mestilah masuk kaki dulu. Tak terjun lah, masuk dalam sungai. Masuk kaki dulu, mandi laut, masuk kaki dulu. Kalau nak terjun, masuk kepala dulu lah. Ataupun buat somersault tu, masuk buntut dulu pun boleh juga. Kan? Dia tak wajib. Afdalnya daripada kepala. Sebab daripada kepala ni dia akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Katakan. Tu yang tadi timbul masalahan tu. Kepala dah basuh ni. Tiba-tiba nak ratakan air belah badan. Tadi tak niat lah masa basuh kepala. So, ulang balik. Basuh. Niat balik pada kepala. Dan tidak wajib mualat, yang ini berterusan. Oleh itu, jika ada yang mula mandi dengan membasuh dari pusat ke bawah pada pukul 9 pagi, kemudian menyambung mandi untuk bahagian pusat ke atas dan keseluruhan badan pada pukul 12 tengah hari, ia dibolehkan menurut kitab Fathul Mu'in. So dah start mandi ni. Mandi belah bawah. Bawah ni dah basuh. Pukul 9 pagi dah selesai lah. Tiba-tiba mak panggil sebagai contoh. Mak panggil. Ataupun apa-apalah. Tiba-tiba rumah terbakar sebagai contoh. Kena lagi keluar rumah. Tak, mandi tak siap lagi ni. Baru mandi bawah. Baru basuh bawah. Baru basuh senjak, basuh bawah. Yang atas tak selesai lagi. Tak mandi lagi. Jadi, boleh keluar dan carilah tempat mana-mana yang boleh sambung mandi, sambung. Dia tak diwajibkan untuk mualat. Apa maksud mualat? Berterusan mandi tersebut. Tapi buat apa nak tangguh-tangguh? Mudah cerita, habiskanlah sekali jalan. Sekali jalan. Dah kata pun mandi. Habiskan mandi. Jangan mandi tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.